Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada malam ini untuk sama-sama kita menunaikan tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi sekalian, kita sambung balik bacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran lil Imam An-Nawawi rahimahullah. Last kita berhenti pada muka surat yang ke-36, sambungan pada muka surat yang sama, perenggan yang bawah sikit tu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Fasal kata dia. Fasal kata dia, guru hendaklah mengajarkan muridnya adab-adab yang baik, sifat-sifat yang diredai, dan melatih mereka dengan segala sifat yang halus lagi tersembunyi secara berperingkat. Guru juga hendaklah membiasakan muridnya supaya sentiasa menjaga semua urusannya, sama ada yang zahir atau yang batin. Guru juga hendaklah sentiasa memberikan galakan kepada muridnya melalui kata-kata dan tindakan supaya ikhlas, bersifat benar, berniat baik dan muraqabah, yakni sentiasa berdampingan dengan Allah pada setiap masa. Baik. Kita masih lagi membicarakan berkaitan dengan adab seorang guru yang mengajarkan ilmu kepada muridnya. Tak kiralah apa ilmu pun, lebih-lebih lagi ilmu yang terkait dengan agama, lebih-lebih lagi ilmu Al-Quranul Karim dalam tajuk yang kita bincangkan ini. Di antara adab-adab guru, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ialah mengajarkan kepada anak-anak murid kita sifat-sifat yang baik, yang dipandang baik, yang dikira sebagai akhlak yang baik, sama ada pada syaraknya atau pada adat kebiasaan kita, pergerakan kita, percakapan kita, perbualan kita, pergerakan kita, anak-anak murid dengan guru dan dengan masyarakat. Ajak sifat-sifat yang diredai dan melatih mereka supaya bersifat dengan akhlak yang baik, yang halus. Kemudian guru juga hendaklah mengajar juga kepada anak-anak murid segala urusan, sama ada ibadah yang berbentuk zahirnya, menjaga waktu, salat dan sebagainya, lebih-lebih lagi, dan juga ibadat yang berbentuk batin dari sudut keikhlasan, niat dan sebagainya. Yakni ibadat batin ini lebih kepada hati, ikhlas dalam ibadah, kemudian buat ibadah dengan penuh perasaan khusyuk, tumpu hati dalam melakukan ibadah.
Dan juga guru memberikan galakan kepada anak-anak murid melalui kata-kata nasihat, kata-kata yang memberi galakan pada anak-anak murid supaya terus belajar mencari ilmu. Lebih-lebih lagi dalam suasana Allah ni tuan-tuan. Lepas daripada kita mengalami masalah ataupun fenomena COVID, budak-budak ramai tak mengaji pun secara online. Habis dah COVID, pakat tak mau mengaji dah. Ramai anak-anak tak mau mengaji. Itu tak pelik, baru-baru ni pun berapa ramai anak-anak kita yang tak menduduki peperiksaan SPM. Dan hari ini pun kemasukan ke institusi pengajian tinggi IPTA, IPTS pun kita tengok jumlah kemasukan itu adalah sangat-sangat berkurangan berbanding tahun-tahun yang sebelumnya. Bukan kata di Kedah, bahkan di seluruh Malaysia. Jadi anak-anak kita bila mai musim COVID baru ni, mereka dah pakat kerja, seronok, boleh duit dan sebagainya, sampai lupa nak mengaji. Seronok dah pegang duit. Kadang-kadang boleh gaji 1,000, 1,500 bulan, dia berasa besar dah. Daripada aku mengaji yang tak tentu lagi kerja aku mana, dia kata baik aku kerja lah pun selesa dah. Yalah, buat masalah. Sedangkan umur mereka itu umur yang sepatutnya dihabiskan untuk mengaji. Sebab tu kita kena beri galakan pada anak-anak kita mengaji. Jangan duk seronok nak cari duit sampai terlepas musim ataupun masa mengaji, dia tak patah balik dah. Umur kita mengaji ni sejak daripada umur anak-anak kita 4 tahun, 5 tahun, masuk sekolah rendah, masuk sekolah menengah, masuk misi umur 20, 21, 22, habislah tempoh mengaji. Lepas tu masuk alam pekerjaan, nikah apa semua, kita dah masuk ke alam lagi. Kalaulah umur di antara 5 tahun sampai umur 20 tahun kita tak manfaatkan dalam tempoh 15 tahun untuk mengaji, tiba-tiba kita guna untuk benda lain, anak-anak kita biar tak mengaji, maka habis musim mengaji mereka. Maka hidup mereka dalam keadaan tak ada ilmu. Lebih-lebih lagi kalau kita abaikan ilmu agama, dia tak mengaji. Macam kita lah, kalau kecil-kecil dulu tak mengaji Quran, lah tak boleh baca Quran. Hak kita duk boleh baca Quran lah ni pasal apa? Pasal kecil-kecil dulu kita mengaji. Mak pak kita paksa, kita suruh pergi mengaji malam-malam, pergi duduk di rumah untuk guru Quran mengaji. Kan? Duk tengah main pun mak panggil balik. Malam dah, maghrib, mengaji Quran pula. Disebabkan paksaan mak ayah kita dululah, hari ini kita boleh baca Quran. Alhamdulillah. Kan? Tapi kalau kita buat sebaliknya pada anak-anak kita, kita abaikan tempoh masa mengaji mereka. Biar mereka nak kawan dengan siapa, mereka nak cari kerja, boleh gaji, nak pula dia balik bagi kat kita pula 300-400 bulan. Maka kita kata membiarkanlah dia nak kerja. Sedangkan umurnya pada ketika itu umur mengaji. Maka rugi sangat-sangatlah. Sebab tu disebut dalam kata-kata ulama. Ulama kata kalau seandainya kamu tidak tahan menghadapi susah mengaji untuk seketika. Kalau kita tak tahan untuk menghadapi susah mengaji untuk seketika, bukan lama. 15 tahun lebih kurang dalam usia kita sampai umur 20, kita pun pergilah mengaji secara formalnya. Habislah mengaji tu sampai bila pun tak habis. Tapi secara formalnya 15 tahun lah kita kata habis, keluar mesti habis. Kalau kita tidak tahan untuk menghadapi susah mengaji untuk seketika, maka kita terpaksa menghadapi kejahilan sepanjang umur kita. Mana kita hidup sampai mati pun dalam keadaan tak ada ilmu, sebab kita tak sanggup menghadapi susah mengaji untuk tempoh yang seketika. Sebab tu guru, lebih-lebih lagi mak ayah beri nasihat pada anak-anak. Mana jangan tuang mengaji ni. Usia mengaji. Jangan duk seronok nak kerja, boleh duit dan sebagainya. Memang tahun ni pun tuan-tuan, masukkan ke universiti ni memang merudum sungguh-sungguh. Anak-anak kita yang tak ambil SPM pun berapa kan, ramai yang angka yang dikeluarkan oleh pihak terbabit baru ni, maknanya ramai yang tak minat dah nak mengaji. Tolong cetuskan balik rasa minat mengaji pada anak-anak kita. Rugi sangat-sangat. Baik, kemudian kata dia, guru juga hendaklah menjelaskan bahawa dengan memiliki semua itu segala cahaya pengetahuan akan terpancar kepadanya. Dadanya menjadi lapang dan segala hikmah dan kebijaksanaan akan lahir daripada hatinya. Allah juga akan memberkati ilmu dan keadaannya serta memberi taufik kepada segala perbuatan dan perkataannya.
mana guru ataupun mak ayah beri nasihat pada anak-anak kita. Dengan ilmu Allah akan beri keberkatan dalam kehidupan kamu. Allah keluarkan kamu daripada kepompong kehidupan, kejahilan, kemiskinan. Kalau kita tak ada harta nak wariskan pada anak-anak kita, wariskan ilmu. Nak keluar daripada kepompong kemiskinan ni, kalau bukan dengan harta adalah dengan ilmu tu. Dengan ilmu, kan? Baik. Di sini sebab tu penting. Kalau kita baca dalam sejarah, ada satu orang bagaimana Allah angkat dia dengan sebab ilmu. Dalam kitab Bahrul Mazi pun ada dibawakan cerita ini. Bagaimana di kota Mekah ada satu orang budak pada zaman dulu yang Allah Subhanahu wa taala, makna dia lahir dalam keadaan cacat, tak sempurna fizikal dia, bongkok tubuhnya, jalan capit, makna dia tak sempurna lah. Dia tak sempurna, dia orang yang kurang upaya. Bila dia pergi main dengan kawan-kawan dia, kawan-kawan pakai ejek dia, pakai, maknanya tak mau berkawan dengan dia disebabkan dia ni tak sempurna dari sudut fizikal macam orang lain. Akhirnya mak dia kata hampir mengaji lah. Hampir mengaji, kerana hanya dengan ilmu sahaja Allah akan mengangkat kamu. Dia pun pergi mengaji lah. Untuk satu tempoh yang lama, akhirnya jadi alim, balik semula ke Mekah. Kemudian pada satu ketika tu diangkat sebagai qadhi, hakim besar di kota Mekah, dengan sebab ilmu yang ada pada dia. Walaupun fizikalnya tak sempurna macam orang lain yang dahulunya dihina, dikeji oleh kawan-kawan yang permainan dengan dia, akhirnya Allah angkat kemuliaan dia dengan sebab apa? Sebab ilmu. Itu Allah sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mengangkat oleh Allah akan orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu di kalangan kamu akan beberapa darjat. Allah angkat dengan sebab apa? Dengan sebab ilmu. Subhanallah. Mari dulu buat majlis, saya contoh sekali lagi, sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Kedah di Al-Ustaz, dia pun hadir sama. Tokoh Ma'al Hijrah tahun ni diberi kepada Tan Sri Datuk Daud bin Bakar, kan, yang beli pasukan bola Kedah baru ni, dia yang memiliki saham terbesar, kan. Dia saya orang Kedah, nama dia harum di seluruh dunia dalam bidang kewangan perbankan Islam. Dr. Daud Bakar ni jayaan demi kejayaan, umur 59 lah. Saya orang Sungai Korok, akhirnya nama dia harum di persada dunia dalam bidang ni. Tapi kalau baca sejarah hidup waktu dia kecil dulu, memang sedih lah, susah. Mak ayah bercerai sejak daripada kecil. Dia cerita sendiri, mak ayah bercerai sejak daripada kecil. Adalah abang-abang, kak-kak apa semua, ayah ambil lah besar-besar tu, senang nak bela. Mak ambil dia lah, pasal dia kecil lagi waktu tu. Kemudian mak berkahwin pula dengan satu orang Krani yang bekerja di Allahyarham Pak Jamil, Pak Men, kami panggil masa di Maktab Mahmud dulu. Gaji pun Krani biasa aja, 200-300, 300-400 sebulan. Sara kehidupan mereka. Tapi Allahyarham Pak Men ni sayang dia macam anak sendiri, bahkan lebih daripada anak sendiri. Dengan gaji yang sedikit itulah bela, bagi ilmu, bagi mengaji, bagi sempurna. Kerana tak ada cara lain nak keluar daripada kemiskinan ni melainkan dengan ilmu. Bagi. Akhirnya berjaya, dapat sambung pengajian di Kuwait dan sebagainya sampai ke peringkat PhD, pernah menjadi Presiden UIA, Misi Islam Antarabangsa, kemudian diangkat menjadi penasihat-penasihat syar'i kepada institusi kewangan yang besar di dunia, diberi pengiktirafan. Kemarin Kerajaan Negeri Kedah memberi pengiktirafan sebagai tokoh Ma'al Hijrah. Dan kalau kita baca latar belakang, ramai di kalangan orang-orang yang berjaya ni datang daripada keluarga yang dahulunya miskin, susah. Tapi oleh kerana kecekalan ibu bapa, walaupun dalam susah payah bela anak ramai tapi beri ilmu, ibu bapa tidak mengabaikan ilmu. Beri pendidikan secara formal, mengaji peringkat rendah, mengaji sambung pula peringkat menengah, habis sambung pula peringkat institusi pengajian tinggi, jaya. Akhirnya dengan ilmu tadilah dia boleh keluar balik mak ayah yang dahulunya hidup dalam keadaan susah, keluar daripada kemiskinan, adalah sedikit kesenangan dalam kehidupan. Bagi kita nak mewariskan harta pada anak kita, tak ada tanah, tak ada kebun, tak ada dusun, tak ada duit yang banyak, berikan ilmu. Sebab itulah pentingnya zaman mengaji anak-anak kita ni, kita jangan sekali-kali mensia-siakan alam pengajian mereka.
berikan ilmu kepada mereka secukup mungkin, kerana penting ilmu ini untuk kehidupan dunia, lebih-lebih lagi akhirat. Baik, kerana dengan ilmu inilah Allah beri cahaya petunjuk. Kerana kehidupan di dunia ini akan cerah kalau kita ada ilmu, gelap kalau kita jahil. Sebab tu disebut al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, dia akan suluk kita. Baik, fasal kata dia, memberi pelajaran kepada murid-murid yang mahu menuntutnya adalah fardu kifayah. Ni sekiranya tidak ada orang yang boleh menjalankan tugas tersebut melainkan seorang sahaja, maka ia menjadi fardu ain ke atasnya, ke atas guru. Baik, mengajar ilmu ni fardu kifayah. Maknanya kalau ada orang lain buat, gugurlah tuntutan atas yang lainnya dalam sesebuah masyarakat. Contohnya ada orang mengajar ilmu. Contoh ilmu, kita kata ilmu mengajar Quran lah. Dalam kampung kita ramai, tapi ada dah seorang untuk guru Quran. Maka tuntutan fardu kifayah tadi gugurlah daripada yang lain-lain. Mungkin ada kadang-kadang dalam kampung tu adalah 4-5 orang boleh mengajar Quran ni. Kan? Dalam kampung kita kata ada 4-5 orang ustaz-ustaz boleh mengajar Quran. Celah-celah 4-5 orang tu ada dah seorang hak mengajar, maka gugurlah tuntutan atas yang ustaz-ustaz lain ni untuk mengajarkan Al-Quran pada masyarakat. Itu makna fardu kifayah. Orang tua kata kita buat, orang lain tak payah. Bila kita dah buat, mana orang lain tak payah adalah. Jadi selesai tuntutan fardu kifayah tadi ni. Tapi kalau dalam kampung, dalam qaryah kita tadi ni, tak ada orang lain dah boleh mengajar, hanya kita aja. Kita seorang aja boleh mengajar Quran sebagai contoh, orang lain tak boleh dah. Maka tidak menjadi tuntutan fardu ain atas kita untuk mengajar, kerana tak ada orang lain boleh mengajar melainkan kita. Kalau ada 4-5 orang boleh mengajar, seorang mengajar, 4 orang lagi hilang, makna gugur tuntutan fardu atas dia tadi ni. Tapi kalau tak ada dah, kita semata-mata tak dapat, tidak, kita kena mengajar pada ketika itu. Wajib atas kita, kerana menjadi fardu ain atas kita untuk mengajar. Kalau tidak, jahil habis orang kampung kita, anak-anak qaryah kita. Lepas tu kena bagi ada. Di qaryah kita ni, Sungai Mulu bagi ada kelas pengajian fardu ain, kelas pengajian Quran bagi ada. Mana isu di akhirat kita tak dipertanggungjawabkan lagi. Pasal apa kamu tak buat kelas, melibatkan sampai menyebabkan masyarakat jadi jahil, tak reti nak sembahyang, tak reti nak mandi junub, tak reti nak sembahyang, tak reti nak puasa. Jadi tanggungjawab kita untuk buat program-program yang seumpama ini, kelas-kelas secara formal, lebih-lebih lagi untuk kelas yang melibatkan soal tuntutan fardu ain, ilmu fiqahnya, usuluddinnya, tasawufnya, kelas Qurannya, bagi ada, supaya hilang tuntutan tadi atas kita. Kemudian kata dia, sekiranya terdapat lebih daripada seorang yang boleh melaksanakan tugas itu, tetapi semuanya tidak mahu melakukannya, maka semua mereka berdosa. Kalau dalam kampung tadi ada 5 orang untuk guru Quran, 5 tak mau mengajar, 5 berdosa. Pakat dosa habis. Kan? Tapi kalau seorang mengajar, maka gugurlah tuntutan wajib fardu ain atas yang lain-lainnya. Tapi kalau ada 5 orang, 5 tak mau mengajar, berdosalah ke-5-5-nya. Kerana apa? Kerana tuntutan fardu kifayah tadi tak terlaksana. Sekiranya terdapat sebahagian mereka yang melakukannya, kalau ada 4-5 orang, seorang dah buat, mana seorang dah mengajarkan Al-Quran tadi ni, maka gugurlah tanggungjawab melaksanakan fardu kifayah daripada mereka semua. Mana gugurlah tanggungjawab fardu kifayah tadi ni. Bila mana satu orang daripada 4 atau 5 orang tadi melaksanakan tanggungjawab itu. Tapi kalau seorang pun tak buat, maka semua pakat berdosa. Sekiranya salah seorang daripada mereka diminta supaya mengajar, tetapi dia enggan, maka menurut pendapat yang lebih zahir, lebih kuat, dia tidak berdosa, tetapi sikap yang diambil dihukum sebagai makruh sekiranya tidak ada keuzuran. Ini macam mana? Contohlah dalam kampung tu, dalam qaryah tu ada 5 orang boleh mengajar Quran. Satu orang ustaz ni mengajar dah. Lepas tu orang minta ustaz yang kedua suruh mengajar, tapi ustaz yang kedua ni tak mau. Dia kata cukuplah ustaz ni mengajar dah, saya tak payah mengajar dah. Ada orang mengajar, cuma kita minta lah ustaz kedua ketiga ni mengajar juga. Jadi ustaz kedua ketiga ni kata tak payahlah, dah ada dah. Maka pada ketika itu hak kedua ketiga ni berdosa dah. Dia kata tak berdosa dah. Sebab apa? Sebab ada orang mengajar tadi ni.
Cuma tidaklah dihukum sebagai berdosa, tapi kalau dia saja tak mau mengajak, jatuh hukum makruh kerana tak ada keuzuran. Kecuali kalau dia ada keuzuran lah, saya tak dan, memang tak dan sungguh, masa di rumah pun tak ada, kadang keluar pagi balik malam, kalau ada keuzuran tu lainlah. Tapi kalau saja-saja dia tak mau mengajak, maka kata di sini dia kata dihukum sebagai makruh, tak berdosa. Sebab apa? Sebab ada dah orang mengajak, cuma nak tambah lagi seorang dua ustaz untuk mengajak kelas Quran tadi ni. Itu contoh yang mudah kita faham, dibawa oleh Imam Nawawi nak abang tanggungjawab. Supaya apa? Supaya tak berlaku jahil dalam masyarakat. Maknanya masyarakat, contohnya ilmu Quran dalam sesebuah kampung, sebuah qaryah, sebuah taman tadi ni, ada orang mengajak dah. Mana masyarakat boleh ambil manfaat. Tapi hari ini alhamdulillah, untuk kelas-kelas pengajian Quran ni banyak sangat-sangat. Cuma orang tak mengaji, tak mau mengaji. Kadang-kadang masyarakat kita ni, maaf cakap lah, mengaji Quran dia tak menunjukkan kesungguhan dia nak Quran tu. Pergi mengaji kelas Quran, tok guru hak mengajak Quran tu dia mengapai 30 juzuk, dia bawa Quran. Kita hak nak mengaji Quran juzuk 30 pun tak apa, Quran pun tak bawa. Lepas tu nak boleh lagu mana? Kan? Mai lambat balik awal. Ustaz suruh baca, kita tak baca. Malu lah duk nusuk balik tiang. Quran ni kalau main mengaji tak baca sampai bila pun tak boleh sebenarnya. Dia tak boleh duk dengar kuliah macam ni. Quran ni yang kita Quran ni. Ni saya tumpu pada Quran lah. Dia tak boleh mengaji macam mana kita mengaji kuliah biasa, dengar tadah telinga tak cukup. Sebab kata ulama, Quran ni kalau nak ambil kena dua. Yang pertama guru baca, kita sebagai anak murid dengar ataupun ikut. Macam mana guru buat dengung, macam mana guru izhar, macam mana guru baca panjang 2 harakat, 4 harakat, 5 harakat, tara mana. Maka kita ambil daripada mulut guru secara musyafahah, mulut ke mulut. Nak rapat bibir mulut kata rapat kat maka diambil secara musyafahah, secara terus daripada guru. Habis guru baca, kita ikut, kita sebagai murid pula baca. Guru kata baca, maka kita pun baca. Maka kita baca, guru memerhati akan bacaan kita. Kalau ada salah, dengung tak cukup, guru akan tegur. Tebal tak cukup, guru akan tegur. Berhenti tak kena, guru akan tegur. Ambil balik ibtidak tak kena, guru akan tegur. Izhar tak betul, dengung tak betul dan sebagainya, ditegur oleh guru. Bila berlaku dua proses ni, baru kita boleh Quran. Baru kita boleh baca Quran dengan betul. Pasal Quran itulah cara ambil dia. Pasal apa? Sejak daripada Jibril waktu turun mai ke Nabi berlaku tu. Jibril waktu turun ke Nabi baca ke Nabi, Nabi baca dengan Jibril, Jibril baca, Nabi baca kepada sahabat, sahabat baca kat Nabi. Proses dia sampailah kiamat kena ambil lagu tu. Secara musyafahah, bersanad, bertali arus daripada kita pada tok guru kita, tok guru kita pada tok guru dia, tok guru dia pada tok guru dia, sampailah kepada baginda Nabi, sampailah kepada Jibril alaihi salam. Jadi bertalian benda tu semua. Sebab tu mengaji Quran kena bagi tuan-tuan ni, sebab inilah semulia-mulia ilmu, semulia-mulia kalam Allah yang takkan meninggalkan kita, takkan berpisah dengan kita hatta dalam kubur, hatta di hari akhirat nanti pun dia tetap akan cari kita. Jadi kalau di dunia kita tak berkawan dengan dia, macam mana dia nak cari kita di akhirat nanti? Baik kata dia di sini, dicerita pasal tanggungjawab mengajak ni. Kita khususkan kepada Quran lah, sebab tajuk kita ni berkaitan dengan Quran. Kalaulah seandainya ada 5 orang guru, 1 orang guru dah mengajak, maka gugurlah fardu kifayah atas yang lainnya. Kalau guru yang kedua, yang ketiga tak mau mengajak pun, dengan sebab kalau tanpa alasan jadi makruh. Tapi kalau ada keuzuran, maka dimaafkan. Tak jadi makruh lah. Fardu kifayah tu gugur atas yang lainnya. Baik, fasal kata dia. Habis di situ. Masuk fasal yang baru pula. Fasal ni subtopik lah, tajuk kecil. Guru digalakkan supaya mengajar murid-muridnya dengan bersungguh-sungguh, dengan cara mengorbankan kepentingan duniawinya yang tidak dikategorikan sebagai daruriyah. Guru, kadang-kadang guru dia pun ada juga benda-benda hobi minat dia, main nak buat tu, nak mengai ke tengah lek ke contohlah. Maka kata dia di sini, sebagai guru kita meletakkan mengajak itu keutamaan kita, melebihi daripada hobi minat kita tadi ni.
Mana jangan kita semata-mata tinggalkan kelas pengajaran kita semata-mata nak bagi sempurna hobi dan minat kita. Kerana nak pergi ke lain lah, tinggal kelas dan sebagainya, kata Imam Nawawi di sini. Kecuali kalau benda-benda darurat. Kadang-kadang ada masalah keluarga, nak bawa anak demam pergi klinik dan sebagainya, itu cerita lain lah. Maka pada ketika itu tak apalah, pergilah. Tinggal kelas tak main, menyebabkan kelas dibatalkan. Sebab apa? Sebab ustaz paksa bawa anak-anak pergi hospital, klinik kerana tak sihat dan sebagainya. Itu daruriyah. Tapi kalau benda yang kita boleh elakkan, benda yang kita boleh elak, takat nak pergi minum, pergi makan, takat nak pergi main kayuk gerek ke apa contohlah. Kita kata tak apalah, kita ejah masalah lain lah, sebab ada kelas. Maka kata Imam Nawawi meletakkan keutamaan kelas pengajaran itu adalah lebih dituntut berbanding dengan, kata dia, kepentingan duniawi guru tadi ni. Tu dia bagi dah ni tuju kepada guru. Ketika mengajar, kata dia hendaklah mengosongkan hatinya daripada semua sebab yang boleh mengganggu tugasnya. Waktu mengajar, tumpukan kepada pengajaran. Buang benda-benda lain yang kita ganggu, kacau pemikiran kita, supaya kita boleh menyampaikan ilmu dengan sempurna. Sebab-sebab tersebut sememangnya banyak dan dikenal pasti. Guru juga hendaklah bersungguh-sungguh memberikan kefahaman kepada mereka. Dia juga hendaklah memberikan kepada muridnya apa yang sesuai untuk mereka. Usaha sungguh-sungguh supaya murid itu faham. Kita tengok di sekolah-sekolah rendah, cikgu-cikgu mengajak dengan alat bantuan mengajarnya. Kadang-kadang mengajak sambil bermain. Bukan nak main, tapi kerana itulah cara nak tackle budak-budak. Yang tak semua orang ada. Nak mengajak budak-budak ni bukan boleh syarah macam ni, lari rayuh, bising tuan-tuan. Lepas tu saya sendiri pun tak erti ceramah kat budak-budak. Kalau sekolah rendah, sekolah menengah, telefon minta ustaz ceramah, dia tolak awal lagi. Kita tak ada skill. Kita tak erti. Bagi kita tak bisa mengajak orang tua senang lah. Sengak kan. Budak-budak tak. Lagi kita derah, lagi mereka derah. Kita lagi derah, mereka lagi derah. Nak ceramah sejam lah kali 10 minit. Tak lebih. Kita tak ada skill tu tadi. Sebab tu setengah guru di sekolah rendah hebat. Mereka boleh tackle budak-budak ni macam mana nak tackle budak-budak. Sehingga boleh mengajak budak-budak tu faham daripada tak boleh baca, boleh baca, tak boleh kira, boleh kira, tak boleh mengaji Quran sampai boleh mengaji Quran. Itu skill. Itu yang pertama. Makna guru mengajak sampai anak murid boleh faham. Dan juga kata dia di sini, guru hendaklah memberikan ilmu itu sesuai dengan pemikiran anak murid dia. Ini guru yang bijak. Sebab tu Nabi kata, kallimun nasa ala qadri uqulihim. Bila kita nak cakap dengan orang, kita kena bercakap tengok tara mana kadar pemikiran mereka. Dia nak mengajak tuan-tuan. Maknanya kalau kita mengajak anak murid yang tahap dia lagu tu, tapi percakapan kita lagu tu, dia takkan sampai. Anak murid takkan boleh terima. Kalau anak murid tinggi, kita bercakap rendah pun dia akan jadi jemu. Orang tua buat bandingan macam kita nak kait buah betik lah. Atau nak kait buah nyok. Kalau pokok tu tinggi 10 kaki, galah pun kena 10 kaki lah. Baru senang kita nak jolok kait. Tapi kalau pokok tu 5 kaki, pokok 10 kaki, galah 5 kaki, tak sampai kait. Ataupun pokok 10 kaki, mai galah 20 kaki. Nak kena heret galah sampai jeberang jalan, baru boleh kait. Kan? Jadi tak sampai. Sebab tu Nabi kata bila kita nak cakap dengan orang ni, tengok kadar akal mereka. Boleh tak boleh mereka faham, mereka terima apa yang kita bercakap. Kadang-kadang kita bercakap terlampau tinggi, tak masuk. Atau kita bercakap terlampau rendah kepada orang yang pendidikannya tinggi, menyebabkan dia akan jadi jemu. Jadi metod ini jugalah digunakan dalam penyampaian khutbah Jumaat. Sebab tu kalau dalam khutbah Jumaat, saya pun terlibat dengan jawatankuasa karang khutbah ni. Dan kita pun diberitahu supaya bahasa yang digunakan jangan terlampau sophisticated. Itu bahasa dia. Payah sangat nak faham. Kadang-kadang tu imam nak baca apa berbelit lidah. Membina paku lantai. Paku lantai apa pula dah nak buat rumah apa buat time member ni. Kita tulis fakulti dia baca paku lantai. Habis jemaah tak faham. Tu imam nak baca pun tak faham. Dia kadang-kadang bahasa-bahasa istilah-istilah yang moden tu dielakkan supaya isi kandungan teks khutbah yang disampaikan dalam masa 20 minit 15 minit tu mampu difahami oleh segenap lapisan masyarakat.
hampir 600 buah masjid yang ada dalam negeri Kedah ni menggunakan teks yang sama. Bukan suatu benda yang mudah untuk kita sampaikan. Nak tulis khutbah tu supaya semua peringkat boleh faham, bukan suatu benda yang mudah. Itu penting. Sebab kita bila kita bercakap dalam tempoh 15-20 minit tu, cakap dengan bahasa yang boleh difahami oleh masyarakat kita, supaya mesej yang kita nak sampaikan tadi dapat difahami dan diterima. Ni kata dia di sini, kebijaksanaan guru tadi di antaranya ialah dia mengajar kepada anak-anak murid dia benda yang sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka, supaya mereka faham. Sekolah rendah ada cara skill dia, sekolah menengah ada cara skill dia, peringkat universiti, IPTA ataupun IPT ada cara skill dia, tak sama. Kan? Mengajar orang tua pun ada skill dia, tak sama. Kemudian kata dia, oleh itu dia yakni guru, oleh itu dia yakni guru tidak boleh membebankan muridnya yang tidak mampu, dan dia tidak mengurangkan daripada muridnya yang mampu menerima banyak perkara. Maka guru kena kenal pasti nak murid aku ni lagu mana. Dia ni takat ni je aku boleh bagi ke dia. Kalau lebih sekali lagi dia cemuih, dia menyebai, tak main mengaji langsung lah. Kalau main mengaji Quran dengan kita pun baca takat berapa? Tengah muka surat. Kalau gagah bagi satu muka surat, sekali dia mula. Bila dia mula, esok dia tak main dah. Nyebai, lambat habis lah, banyak lah. Ustaz tegur sampai nak jalan pun tak boleh lah. Tak semestinya kesalahan-kesalahan pun ada benda kesalahan yang kita nampak boleh lepas, kita lepas dulu. Supaya dia jinak dengan Quran ni, mengajar Quran kan. Jangan duk syadid ketat sangat sampai tak bergerak bacaan kawan tu. Pelan-pelan lah. Dia main malam ni, kita tegur satu, main malam esok kita tegur satu, lama-lama akhirnya semakin elok. Tapi kalau kita main malam pertama pun kita dah pekan dah sampai tak berjalan, setengah muka surat pun sejam tak habis lagi, contohlah. Kawan-kawan lain duk tunggu menyebai habis apa lama ni, dia sendiri pun letih, akhirnya abang mak dia balik esok tak apa. Siapa teruk sangat. Jadi beri patut padan pada anak-anak murid kita supaya dia tak jadi beban ke dia. Tapi kalau anak-anak murid tadi mampu lebih, kita tahu dah dia peringkat lancar dah, baca pun tak sangkut dah, reti dah, salah pun sikit-sikit dah, maka kita beri lebih ke dia. Kalau beri sikit ke dia, sekali dia rasa macam tak cukup pun dah. Ini kata Imam Nawawi, perlu ada kebijaksanaan kita sebagai guru yang mengajarkan ilmu pada anak-anak murid kita, ataupun kita sebagai ibu, sebagai bapa yang mengajarkan contohnya Al-Quran pada anak-anak kita. Takat mana kan, kita boleh tahu anak-anak murid kita ni. Kita boleh tahu anak-anak kita pun samalah. Kita tahu, jangan sampai peringkat dia berasa cemuih dah. Tak lagi suruh dia baca Quran boleh tak mau dah. Pasal apa? Dia berasa payah. Pasal apa? Kita yang memayahkan dia. Ajak dengan skill yang boleh memudahkan supaya dia jinak. Akhirnya bila dia dah boleh, maka kita tambah lagi kadar bacaan tadi ni dari masa ke semasa mengikut kesesuaian kebolehan dia. Ini kata Imam Nawawi di sini. Dia juga hendaklah sentiasa memeriksa semua hafalan mereka. Guru atau ibu bapa, kalau anak-anak tadi hafal Quran, sekali-sekala dengar bacaan dia. Baik. Kalau kita mak pak tak hafal, ambil Quran pegang, baca, ayah nak dengar, tok nak dengar. Kalau kita ada cucu dan sebagainya. Ataupun guru hafazan dia, ataupun kalau dia tak menghafal, dia baca Quran, ambil Quran baca depan kita nak tengok kalau kita mampu, kalau kita boleh. Kan? Dia hendaklah memberikan pujian kepada muridnya yang cemerlang selagi tidak dibimbangi dia terfitnah dengan perasaan ujub dan lainnya. Kalau anak murid kita, anak-anak kita dapat keputusan cemerlang, puji, boleh, kita tak salah kita puji dia. Selama mana pujian tadi tidak menyebabkan timbulnya perasaan ujub, berasa hebat diri dia, riak dan sebagainya. Dia hendaklah bertegas terhadap muridnya yang cuai, tetapi tidaklah sampai menjauh dan meliarkannya. Kalau murid tadi cuai, lalai, boleh kita marah, tapi jangan sampai menyebabkan dia menyebai dan lari daripada mengaji. Boleh marah, untuk guru dulu pun cengih, kita mengaji Quran dulu pun cengih. Tapi cengih dia tadi ni, cengih yang tidak menyebabkan kita berasa nak balik ke rumah, tak mau mengaji, menyebai dan sebagainya. Dalam kelas saja cengih. Tapi luar daripada kelas, sayang kat kita ni lebih pada anak-anak dia. Itu hebatnya Tok Guru dulu. Allah beri keberkatan ayat tangan mereka tu melahirkan anak-anak murid yang hebat sehingga boleh mengajak pada orang lain.
Jadi kita kena ada perasaan kasih sayang. Kalau anak murid kita berjaya, kita berikan dia pujian. Tapi pujian yang tidak melampau. Kalau dia cuai sikit, lalai sikit, beri teguran, nasihat, mungkin patut marah sikit, tapi jangan sampai meliarkan dia, menyebabkan dia putus asa daripada nak mengaji, menyebai tak mau mengaji dah. Itu kena jaga. Kemudian kata dia, janganlah dia mendengki muridnya yang cemerlang. Kalau murid tadi, kadang-kadang ada juga murid hak lebih daripada guru pada mengaji, Allah beri kebijaksanaan ke dia, mengaji lebih bijak pada guru dia. Kan? Jaya lebih pada guru daripada kita hak mengajak dia. Jangan kita duk berasa iri hati ke dia. Janganlah dia terlalu membesar-besarkan nikmat yang diperolehi oleh muridnya itu. Ini kerana perasaan dengki terhadap orang lain adalah diharam sekeras-kerasnya, apatah lagi jika dengki tersebut dihadapkan kepada seorang penuntut yang menyamai kedudukan anak-anaknya. Dengki kat siapa pun tak boleh. Kerana sifat hasad dengki ini merosakkan atau menghapuskan pahala amal kebajikan kita. Maka apatah lagi kalau dengki itu kepada anak-anak murid kita yang mungkin diberi kelebihan ilmu, kelebihan kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada kita sebagai guru dia. Maka lebih-lebih lagi lah tak boleh kita dengki ke dia, kerana dia ni walaupun anak murid tapi kedudukan dia sama macam anak-anak kita. Maka kalau dia berjaya, dia boleh kelebihan sampai peringkat tinggi, maka kita tumpang seronok. Akhir orang akan tanya juga, dulu mengaji dengan siapa? Mengaji dengan Ustaz Fulan bin Fulan, mengaji dengan Cikgu Fulan bin Fulan. Nama kita juga yang akan mendapat harum dan baik dipandang oleh masyarakat. Kerana apa? Kerana dulu kita mengajak dia. Jadi tak patutlah seorang guru tadi ni ada perasaan hasad dengki terhadap anak murid kalau anak murid itu berjaya. Tak sepatutnya, kata Imam Nawawi di sini. Apatah lagi anak-anak murid itu adalah seperti anak-anak kita sendiri. Lebih-lebih lagi lah kelebihan murid itu akhirnya akan kembali kepadanya di akhirat kelak dan di dunia ini dengan mendapat pujian yang baik. Kalau anak-anak murid tadi berjaya dalam kehidupan dia, kita mengajak ke dia Quran, esok dia mengajak pula Quran pada orang lain, dia baca lebih sedap daripada kita, Tok Guru yang mengajak dia, maka dia berjaya. Dia mengajak ilmu tadi, dia menyampaikan pula kepada generasi yang selepas daripada dia. Maka kita hak mula-mula mengajak dia dapat manfaat tak? Dapat manfaat di akhirat. Dunia, orang tanya, dulu mengaji dengan siapa? Tentu Ustaz Fulan. Oh, hebatnya. Patutlah kamu pun hebat, Ustaz dulu pun. Contoh, mana nama pun disebut dengan sebutan yang baik disebabkan kita menyampaikan ilmu kepada anak-anak murid kita tadi ni. Maka tak patut sangatlah kalau kita berasa dengki, iri hati kalau anak-anak murid kita berjaya lebih daripada kita. Lalu kata Imam Nawawi di sini, ada benda ni kalau tak diajak, tak disebut dalam kitab, kadang-kadang kita terbabas juga. Kadang-kadang timbul perasaan cemburu, iri hati pada anak-anak murid tu ada. Pasal apa? Pasal dia anggap anak murid tu nak lawan dia, nak tunjuk lebih pada dia dan sebagainya. Sedangkan itu kelebihan yang Allah beri pada masing-masing lah. Semoga Allah memberi taufik, yakni kekuatannya. Pasal dalam mengajar, guru hendaklah mendahulukan muridnya yang datang lebih awal dan kemudiannya diikuti oleh muridnya yang datang selepas daripada itu. Contoh mengaji Quran, kita buat halaqah. Anak murid mai awal, kita bagi dia baca awal. Anak murid mai lambat, kita bagi dia baca lambat. Jangan kita dahulukan hak mai lambat, kita kemudiankan hak mai awal. Maka secara tak langsung kalau kita buat lagu tu, kita mencetuskan suasana yang tak baik di kalangan anak-anak murid. Pakat duk kelih aku lah lama-lama. Walaupun dia tak tunjuk depan kita, dia pasal apa dia tu mai lambat boleh baca dulu, aku mai lama orang dah tunggu, tak boleh lagu ni. Maka secara tak langsung sama-sama mereka pun bermusuhan disebabkan tindakan kita sebagai guru tadi ni mendahulukan yang belakang atau membelakangkan yang datang dahulu.
Ini dilakukan ketika terdapat ramai murid. Macam kita duduk mengaji Quran lah, dalam bentuk halaqah dan sebagainya tu. Sekiranya murid yang datang awal setuju supaya didahulukan orang lain, maka guru bolehlah berbuat demikian. Tapi kalau anak murid hak mai awal tu, dia kata tak apa ustaz, bagi kawan saya tu, saya tak apa nak lancak ini. Kan contohnya. Bagi dia macam tu lah. Itu tak apalah, sebab dia sendiri reda supaya giliran dia diberikan pada kawan dia yang datang kemudian. Kan? Maka kata dia, guru hendaklah menunjukkan kegembiraan dan muka yang manis, sentiasa mengambil berat keadaan mereka dan menanyakan berita murid-muridnya yang tidak datang. Ambil berat pasal anak murid. Pasal apa anak murid ni tak mai. Kalau kalangan orang tua pun tanya, lama tak nampak haji kita pergi mana? Saya duduk main mengajak 3-4 minggu dah tak nampak muka ni, tak sihat ke? Uzur ke? Dia berkata, tak ustaz, dia pergi Kuala Lumpur duduk di rumah anak dia tu, katanya dapat cucu baru. Oh ya ke, tak apalah. Kenapa takut uzur ke, duduk hospital ke, boleh kita pergi ziarah tengok. Macam nak bertanya khabar, ambil tahu. Lebih-lebih lagi di sekolah-sekolah tuan-tuan. Kadang-kadang kita di cikgu di sekolah, guru di sekolah tengok anak murid. Kalau mai hari pertama di awal tahun pakai baju koyak, pakai baju kotak, kasut besar pada seh dia, mesti ada masalah budak ni. Patut-patut awal tahun ni kasut bersih, kasut baru, beg sekolah pun baru. Tapi kalau mai hari pertama awal tahun pun pakai kasut pun koyak dah, baju pun baju lusuh dah. Cuba tanya khabar pasal apa. Ada kan kes bagaimana bila seorang ustaz tanya anak murid dia pasal apa pakai baju bukan seh kamu, seluar pun tengok sampai kena seluar seh besar, pinggang tu bukan seh dia. Lalu dia pun cerita pasal apa? Pasal seluar ni bukan seluar dia, seluar abang. Ayah tak mampu nak beli seluar baru, ambil seluar abang tu lepas. Beli hak baru kat abang, kat saya tak mampu. Tapi saya nak mengaji juga. Mana susahnya masyarakat kita yang ada macam tu. Kalau kita ambil perhatian, kalau kita sebagai guru tak mampu nak beri duit ringgit kita minta tolong kawan-kawan kita, bantu anak-anak murid macam ni. Kita dulu pun hidup dalam suasana lagu tu. Boleh berjaya sampai peringkat tinggi pun kadang-kadang dengan bantuan daripada masyarakat. Beri bantuan, pertolongan, sumbangan dan sebagainya. Jadi guru-guru macam ni dia ambil berat, dia kena ambil berat. Tengok. Kadang-kadang murid-murid kadang-kadang waktu rehat tak pergi makan dengan kawan-kawan. Kawan-kawan pergi makan di kantin, dia tak makan. Kadang-kadang sekali kita tengok tak apalah, kali kedua kita tengok berlaku benda yang sama, tanya pasal apa yang tak makan. Barulah nak budak-budak ni kadang dia tak abang kalau kita tak tanya dia. Bila kita tanya baru dia mak tak ada duit, ayah bagi duit tak cukup dan sebagainya. Pasal apa? Kadang-kadang ayah tak ada, tinggal mak pun tak boleh buat kerja dan sebagainya. Sedih kadang-kadang tuan-tuan. Kadang-kadang anak-anak yang macam ni lah yang akhirnya kehidupan dia berjaya sampai peringkat tinggi, Allah beri kepada dia macam tu. Kalau di peringkat sekolah rendah menengah kita duk tolong bantu budak-budak macam ni, esok dia berjaya. Budak-budak macam ni lah akan ingat kat kita sampai bila-bila. Percayalah, dia akan kenang kita sampai bila-bila. Kadang-kadang pertolongan yang kita beri ke dia tu bukan besar mana pun. Mungkin belanja sekolah dia sehari RM2, RM1 kita beri makan di kantin dan sebagainya. Kalau kita tak mampu duit kita minta bantuan daripada kawan-kawan rakan sekerja dengan kita dan sebagainya, beri bantuan. Maka kata Imam Nawawi di sini, di antara apa yang perlu dilakukan oleh seorang guru ialah ambil berat tentang keadaan anak-anak muridnya, bertanyakan berita anak-anak muridnya. Kalau anak-anak murid tadi tak mai sekolah, tak mai mengaji, lama tak nampak di kuliah maghrib, lama tak nampak di masjid dan sebagainya, tanya khabar. Pergi ke mana, sihat ke tak sihat ke dan sebagainya. Maka guru yang baik dia akan buat benda-benda ni semua, dan ini di antara adab-adab yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Tibyan kita ni. Sikit lagi. Pasal kata dia, para ulama radhiyallahu anhu berkata, guru tidak boleh menolak permintaan mengajar seseorang dengan alasan murid tersebut tidak mempunyai niat yang betul. Kalau ada orang nak mengaji dengan kita boleh mengajar Quran, orang nak main mengaji, maka tak bolehlah kita tolak permintaan dia dengan alasan dia main mengaji dengan aku bukan ikhlas pun. Bagi kita bukan tahu ikhlas tak ikhlas orang ni. Macam mana kita boleh scan dia yang kita kata dia tak ikhlas? Jadi jangan gunakan alasan kononnya orang nak main mengaji itu tak ikhlas, kita tak mau mengajar. Baik. Sufyan dan lainnya berkata,
usaha mereka untuk menuntut ilmu sudah dianggap sebagai niat yang baik. Mereka main nak minta mengaji dengan kita tu pun sudah dikira niat tu sudah dikira sebagai niat yang baik. Jadi jangan kita buruk sangka. Mereka berkata, kami menuntut ilmu kerana selain dari Allah, tetapi ilmu itu enggan melainkan ia hendak menjadikan kerana Allah. Maksudnya pada akhirnya ilmu itu tetap menjadi kerana Allah juga. Lalu kata Sufyan dan ulama-ulama lain, kami dulu mengaji pun awal-awal bukan ikhlas pun. Kami dulu, kalau kita nak kira ikhlas baru kita nak mengajak. Kalau kita nak kira ikhlas baru kita nak mengaji. Kami dulu mengaji pun bukan ikhlas pun. Ulama-ulama besar sebut. Kadang kena paksa dengan pak, mak suruh, lari, takut mengaji jugalah. Kalau dah ikut ikhlas, tak ikhlas. Tapi akhirnya bila mengaji, faham, dapat ilmu, akhirnya tidak dapat keikhlasan tu dia mari. Jadi kalau orang nak mengaji dan kita boleh mengajak, kita mengajak. Jangan kita guna alasan malah mengajak buat tu bukan dia ikhlas pun mengaji. Ada keikhlasan tu akan mari, dan niat dia untuk main mengaji itu pun sudah dianggap satu niat yang baik. Macam kita lah, kadang-kadang main mengaji, main masjid semua, kadang-kadang niat kita, tujuan kita tadi tujuan lain. Mari bila kita duduk mengaji kita faham, akhirnya kita betulkan niat kita dan datanglah keikhlasan tadi ni. Sebagaimana ulama-ulama dulu pada peringkat awalnya pun pengajian mereka pun bukanlah ikhlas, tetapi akhirnya tak boleh lari daripada keikhlasan tadi ni. Allah beri keikhlasan kepada mereka. Tu apa yang Imam Nawawi sebut kepada kita dalam bermula muka surat 36, 37 dan 38. Di antaranya lebih tumpuan itu kepada adab seorang guru yang mengajar dan menyampaikan ilmu. Tanda di situ nanti kita akan sambung pasal di antara adab-adab yang amat dituntut supaya dipelihara guru ialah ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tanda situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.